Assalamualaikum. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Topik kita kali ini adalah tentang sejarah penjajahan negara-negara Eropah ke Asia Tenggara. Lebih khusus lagi kita akan bincang tentang misi penjajahan Portugis ke tanah Melayu. Kita nak tahu apa sebab yang menyebabkan negara-negara Eropah ni, lebih khusus lagi Portugis, boleh menjajah tanah Melayu. Kita nak tahu apa sebab, apa dia punca. Dia mesti ada punca, betul tak? Dia takkan jadi tiba-tiba, bukan secara kebetulan ataupun tiba-tiba. Macam orang Portugis boring duk melepak dengan kawan mereka, tiba-tiba dia berbincang, jom kita pergi menjajah Melaka, jom kita pergi menjajah tanah Melayu. Tak, dia tak ada macam tu. Dia tak jadi secara tiba-tiba ataupun kebetulan. Dia mesti ada sebab, punca, faktor. Kali ini kita akan kaji apakah faktor yang menyebabkan Portugis dan negara-negara barat yang lain, Eropah yang lain menjajah ke Asia Tenggara. Okey, kita selalu dengar di sekolah, dalam buku teks sekolah pun kita selalu dengar penjajahan Portugis ataupun Sepanyol ke Asia Tenggara ni disebabkan mereka nak menguasai perdagangan rempah. Okey, sebabkan mereka nak mencuri rempah. Tu yang kita selalu dengar di sekolah apa. Yang tu yang dikatakan. Adakah betul? Adakah benar dakwaan ni bahawa Eropah, Portugis, Belanda, Sepanyol, mereka menjajah Asia Tenggara ni sebab semata-mata disebabkan nak menguasai perdagangan rempah. Dalam arti kata lain, ekonomi. Rempah tu kita tafsirkan sebagai ekonomi. Adakah itu sebab yang sebenar? Adakah itu punca yang sebenar? Kita akan kaji. Okey, sebenarnya dakwaan ni tak tepat. Tujuan utama mereka bukanlah semata-mata ekonomi, tapi adalah untuk membalas dendam. Dendam apa? Dendam perang salib. Dan kedua, misi kristianisasi, untuk menyebarkan agama Kristian. Dan ini bukanlah teori saya. Saya akan buktikan dengan fakta-fakta yang saya akan sebutkan selepas ni. Macam biasa, semua apa yang saya sampaikan berdasarkan sumber, berdasarkan fakta, berdasarkan penulisan sejarah. Okey. Reaksi orang kita bila kita dengar orang Portugis ni nak mai ke tanah Melayu ni, nak mengkristiankan orang Melayu. Apa dia reaksi orang kita? Oh, orang Portugis nak mai kristiankan orang Melayu. Okey, jahat juga Portugis ni lah. Sekadar tu saja. Tapi bila kita sebut Portugis ni mai ke tanah Melayu ni sebab nak mencuri rempah, nak menguasai perdagangan rempah, nak menyedut kekayaan tanah Melayu. Bukan main marah. Kita mesti perang, kita mesti berjihad. Allahu Akbar. Tu reaksi kita. Walaupun tak semua. Tapi bila sebut orang Portugis ni, Sepanyol Eropah mai ke Asia Tenggara ni untuk menyebarkan agama Kristian, reaksi kita biasa-biasa saja. Nyentuh no. Okey. Sekadar itu saja. Okey. Sedangkan faktor rempah ataupun faktor ekonomi, dia bukanlah tujuan yang utama, tapi hanya tujuan sampingan. Tujuan nombor 2, nombor 3. Sebab walaupun mereka nak menjajah Asia Tenggara, mereka nak menyebarkan Kristian, mereka tetap memerlukan dana. Jadi mereka perlukan meningkatkan ekonomi mereka. Jadi kita tak nafikan bahawa tujuan atau faktor penjajahan Eropah ke atas Asia Tenggara ni disebabkan ekonomi. Kita tak nafikan, tapi itu adalah faktor nombor 2, nombor 3. Nombor 1 yang paling utama adalah untuk menyebarkan kristianisasi, untuk menyebarkan agama Kristian. Okey. Rempah, ekonomi, untuk menguasai politik Asia Tenggara tu hanyalah matlamat sampingan, tujuan sampingan. Okey, kita akan mulakan dengan apa dia yang menyebabkan mereka marah sangat dekat Islam. Dia walaupun dia berpunca daripada perang salib. Semua ni berpunca daripada perang salib. Walaupun perang salib dah tamat pada kurun ke-13. Perang salib tamat pada 1291. Era perang salib 1195 sampai 1291. Secara rasmi perang salib tamat. Tapi secara hakikat dia, perang salib masih berlangsung. Bahkan pada 2001, selepas peristiwa WTC 9/11, Presiden Amerika Syarikat George W. Bush dia isytiharkan war on terrorism. Sebenarnya perang
melawan keganasan. Dia sebenarnya sebalik tu adalah war on Islam, perang melawan Islam. Tu adalah perang salib moden. Kita boleh nampak perang salib belum berakhir. Walaupun secara rasmi perang salib tamat pada 1291, tapi secara hakikat dia perang salib masih berlangsung sampailah ke hari ini. Okey. Sebab kita nak tahu ni punca antara punca yang menyebabkan mereka dendam kepada Islam. Jadi kita mulakan dengan penjajahan Portugis. Misi penjelajahan Portugis ke Asia Tenggara, khususnya ke Tanah Melayu kan, dia digalakkan oleh putera Henry. Putera Henry ni dia anak Raja John pertama, King John the First. Okay. Dia anak Raja John pertama, Raja Portugis. Okay. Misi penjelajahan Portugis Eropah ke Asia Tenggara ni digalakkan oleh dia, oleh putera Henry ni. Siapa dia? Dia adalah bekas tentera salib, tentera perang salib. Dia anak kepada Raja Portugis. Okay. Dia juga adalah bekas tentera salib. Bayangkan dalam kegagalan mereka secara berabad lamanya dalam perang salib kan, takkanlah dendam mereka boleh hilang macam tu saja. Mesti akan ada lagi sikit sakit-sakit baki dendam mereka, dendam perang salib. Okey. Dan penjajahan Eropah ni memang digalakkan oleh dia, oleh putera Henry yang merupakan bekas tentera perang salib. Okey, kemuncak dendam mereka terhadap Islam. Dia kemuncak dendam perang salib ni, dia sampai apabila Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam. Sampai tu mereka tak boleh tahan dah. Memang tu lah kemuncak kemarahan mereka, kemuncak dendam perang salib, iaitu kejatuhan Konstantinopel pada 1453 ke tangan Islam. Sebenarnya kalau nak ikutkan kira kemarahan mereka sejak pada zaman Sayyidina Umar lagi. Sayyidina Umar Al-Khattab, waktu Sayyidina Umar membuka Baitul Maqdis kan, kota suci mereka dah marah dah. Tapi mereka bersabar lagi. Sampailah ke tahun 1453, jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam. Memang mereka dah tak boleh tahan. Mereka tak boleh nak pendam. Sebab apa? Apa pentingnya Konstantinopel berbanding Baitul Maqdis? Kita akan sebut Konstantinopel kan, dia dah menjadi kota keagungan Empire Rom sejak sebelum Masihi lagi, sebelum Nabi Isa beranak, bahkan sebelum Kristian tu muncul. Konstantinopel ni dah menjadi kota keagungan Empire Rom. Dan selepas Masihi, selepas Nabi Isa beranak dan selepas kemunculan agama Kristian, Konstantinopel ni menjadi kota keagungan Kristian. Okey, sebab apa? Sebab di Konstantinopel ni terasasnya akidah yang terpenting dalam agama Kristian, iaitu Trinity. Trinity diasaskan pada tahun 325 Masihi di Konstantinopel oleh Maharaja Konstantin. Okey. Jadi kota Konstantinopel ni memang bernilai bagi mereka, bagi orang Kristian, bagi Empire Rom, sama ada selepas Kristian ataupun sebelum Kristian lagi. Jadi bila Konstantinopel ni jatuh ke tangan umat Islam oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, memang mereka dah tak boleh nak tahan lagi. Dan Konstantinopel ni dari segi geografi kan, kedudukan dia sangat strategik, memang sangat strategik. Sebab apa? Sebab Konstantinopel ni dia menghubungkan antara Asia dengan Eropah melalui Selat Bosporus. Tu kira dari sudut geografi memang Konstantinopel ni memang strategik lah. Bahkan Napoleon Bonaparte, apa dia kata? Apa yang dikata tentang Konstantinopel ni? Saya petik kata Napoleon kata, kalaulah dunia ini sebuah negara, kalaulah dunia ni semua satu negara saja, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu negaranya. Napoleon kata, kalau dunia ni adalah satu negara, maka tempat ataupun kota yang paling layak untuk menjadi ibu negara adalah Konstantinopel. Dia betapa strategiknya kota Konstantinopel ni. Sebab itulah jatuhnya Konstantinopel berlakulah
siri balas dendam. Okey, saya akan buktikan. Yang boleh sebut ni adalah siri balas dendam. Okey, kita tengoklah. Selepas kejatuhan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, berlakulah siri balas dendam, iaitu penyebaran agama Kristian secara besar-besaran. Ya, pada zaman kurun ke-15 ni sampailah ke hari ni, kira masih berlangsung lagi. Siri kristianisasi ni masih berlangsung ni. Kita tengok selepas jatuhnya Konstantinopel, apa yang jadi? Sebab Islam merampah Konstantinopel, maka mereka balas balik. Mereka balas balik dengan kejatuhan Andalusia. 1453 jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam, maka pada 1492 orang Kristian rampah balik Andalusia. Andalusia jatuh ke tangan Kristian. Kemudian pada 1510 Kristian, lebih khusus lagi Portugis, dia berjaya menawan India, menawan gua di India. Kemudian setahun selepas India, 1511 kota Melaka jatuh di tangan Portugis. Nampak ni siri balas dendam semua ni. Lepas satu negara Islam, orang panggil tamadun pusat Islam tumbang. Bermula pada Andalusia jatuh, India jatuh, kemudian kota Melaka jatuh. Okey, menurut Prof Ramlah Adam, sejarawan, dan Prof Abdul Muati, okey, depa dua orang kata yang jatuh pada 1511 ni hanyalah kota Melaka, bukanlah Melaka secara keseluruhan. Yang jatuh hanyalah kota Melaka. Okey. Dan selepas 1511 Melaka jatuh tepat 100 tahun, iaitu pada 1611. Apa yang berlaku? Maka tepat 100 tahun terbitnya Bible Kristian yang paling muktabar, iaitu King James Version. Nampak? KJV, King James Version. Selepas 1511 Melaka jatuh, tepat 100 tahun terbitnya Bible yang paling muktabar orang Kristian, oleh Maharaja England, Raja James ni. Okey, menunjukkan apa? Menunjukkan zaman ni, kurun ni adalah kurun kebangkitan Kristian. Zaman mereka keluar daripada Dark Ages, zaman gelap. Kita tahu Kristian dia mengalami zaman gelap, Dark Ages of Kristian, bukan Dark Ages of Europe, bukan zaman gelap Eropah, tapi zaman gelap Kristian. Okey, kurun ke-15 dan ke atas ni adalah kurun kebangkitan Kristian ataupun kurun perkembangan dan penyebaran Kristian. Okey, kalaulah ada yang tanya kan, pasal apa Portugis ataupun Sepanyol ni kan, mereka perlu sampai ke Asia Tenggara? Bukan dekat daripada Portugis nak sampai ke Melaka ni, bukan dekat, jauh. Tapi pasal apa mereka sanggup? Pasal apa bukan negara-negara yang di sekeliling mereka, negara-negara yang dekat-dekat dengan mereka kan? Sebab apa mereka perlu sampai ke Melaka untuk menyebarkan Kristian? Sebab apa? Okey, jawapan dia mudah sangat. Sebab apa? Sebab waktu tu kota Melaka ataupun Melaka ni adalah pusat Islam yang paling hebat dan paling besar selepas Andalusia dan selepas India. Andalusia kita tahu Islam bina tamadun, Islam conquer Andalusia beratus tahun. Lepas tu India, Islam conquer India. Bahkan di India kan, Islam membina tamadun yang besar. Bahkan boleh baca buku ni, Sejarah Islam di India, memang kita boleh tahu macam mana Islam membina tamadun di India. Okey. Selepas Andalusia dan selepas India, tamadun Islam yang antara yang terhebat dan terbesar adalah Melaka. Okey. Walaupun Melaka ni baru lagi, nak dibandingkan dengan Andalusia, nak dibandingkan dengan India, Melaka masih baru lagi. Okey. Okey. Jadi sebelum Portugis sampai ke Melaka, dia mesti melintasi India. Sebelum dia sampai ke Melaka, dia harus melintasi India dulu. Maka pada tahun 1510
Portugis menghancurkan dulu India. Okey. Jadi okey, walaupun jauh walaupun jauh daripada Portugal nak sampai ke Melaka jauh, tapi depa sanggup. Sebab apa depa sanggup? Sebab ni adalah suruhan agama depa, akidah depa. Saya akan buktikan. Bukan dekat macam mana kerajaan Islam Bani Umayyah daripada Syria, Damsyik, ada ibu kota orang panggil pusat pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Dia nak pi ke Andalus, nak pi menyebarkan Islam di Andalus, jauh pun bukan dekat. Daripada Damaskus nak sampai ke Andalus memang jauh. Macam itulah juga Portugal. Daripada Portugal nak sampai ke Melaka tu bukannya dekat, memang jauh. Sebab apa? Dia bukan faktor ekonomi. Macamlah Bani Umayyah menakluk Andalusia ataupun membuka Andalusia, bukan disebabkan faktor ekonomi. Sebab kita tahu kerajaan Islam ni dah kaya. Sejak zaman pemerintahan Saidina Uthman Ibn Affan, Islam dah kaya. Jadi orang panggil pembukaan, orang panggil kedatangan Islam Bani Umayyah ni ke Andalus untuk membuka Andalus bukan disebabkan faktor ekonomi, tapi disebabkan untuk menyebarkan Islam. Maka macam itulah Portugal. Mereka sampai ke Melaka ataupun Asia Tenggara untuk menyebarkan Kristian. Faktor ekonomi ni saya tak nafikan, tapi dia adalah faktor yang sampingan saja, bukan faktor utama. Faktor utama dia adalah faktor akidah. Saya akan buktikan daripada Bible ni. Saya akan buktikan. Memang akidah mereka ataupun suruhan agama mereka untuk menyebarkan agama Kristian. Tapi walaupun mereka nak menyebarkan agama Kristian, mereka mesti memerlukan dana. Mereka memerlukan duit, kewangan. Sambil-sambil tu, mereka jajah lah. Mereka kaut lah, mereka sedut lah harta umat Islam untuk mereka bertahan hidup di tempat mereka nak jajah tu. Okey. Tidak buat apa mereka nak pergi daripada setakat ekonomi. Kalau lah disebabkan ekonomi saja, mereka main menjajah kan. Dekat-dekat negara tepi-tepi tu cukup lah. Buat apa daripada Portugal nak sampai ke Melaka tu jauh. Mereka rugi, kos punya lah banyak, tapi mereka sanggup. Tengok, kita rujuk peta. Ni kita nampak tak? Kita nampak tak? Okey. Mana? Ni Damaskus. Damaskus, pusat pemerintahan Bani Umayyah. Dia pergi ke Andalus untuk membuka Andalusia. Dia kena melintasi laut sampai ke Andalusia. Macam itulah Portugal. Portugal nak sampai ke Melaka, dia kena pusing laut ni, pusing sampai kat Tanjung Harapan. Dia pusing lagi nak pergi ke India untuk menjajah, nak pergi ke Melaka. Portugis nak pergi ke Melaka. Dia pusing, dia sampai kepada, dia sampai apa dulu? Dia sampai India dulu. Bila dia sampai India, dia sedap. Oh, dekat India ni pun ada juga tamadun Islam. Jadi mereka ranapkan India dulu. Pada tahun 1510, setahun sebelum kejatuhan Melaka, mereka ranapkan dulu India. Kemudian baru mereka pergi ke Melaka. Ni bukan dekat, bukan dekat, memang jauh. Portugal nak pergi ke Melaka. Nak pergi ke Melaka. Bukannya dekat, tapi sebab apa mereka sanggup? Kalau bukan disebabkan faktor kristianisasi lah, menyebarkan agama Kristian. Kita akan buktikan. Okey. Macam kita sebutkan tadi kan, walaupun Islam di Melaka ni masih baru lagi, nak dibandingkan dengan Andalusia, nak dibandingkan dengan India. Sebab itulah sebelum Melaka bangkit menjadi seperti Andalusia, sebelum Melaka bangkit menjadi seperti India, tamadun-tamadun yang hebat ni, Andalusia, India, maka Portugis memang mencantah tu. Dia cantah tu sebelum kota Melaka jadi macam Andalusia, jadi macam India, pusat kegemilangan Islam ni, maka Portugis dia sedar. Jadi dia cantah Melaka tu. Okey. Kita tengok macam mana kebencian mereka terhadap Islam. Kita tengok kebencian Alfonso de Albuquerque. Okey, kita pernah dengar kat sekolah kita selalu dengar nama Alfonso de Albuquerque. Nama orang tu ni cukup payah nak sebut. Ada yang orang sebut Alfonso de Albuquerque. Ada yang sebut Alfonso de Albuquerque. Hak tu yang kita selalu dengar. Okey, saya dengar daripada Prof Abdul Muatti. Dia cerita dan dia kata waktu dia sekolah dulu, cikgu dia ajar cara sebut nama ni, Alfonso ni adalah Alfonso de Albuquerque. Okey.
Jadi bila Prof Muati ni, Abdul Muati ni, bila dia dah jadi pensyarah, dia sudah tua, dia pergi mengunjung ke Portugal. Portugal tu British, ke Portugis. Bila Prof Abdul Muati dia mengunjung ke Portugal, dia jumpa Tugu Alfonso ni, ataupun signboard yang ada tertulis nama Alfonso. Jadi dia baca lah macam mana cikgu dia ajar kat sekolah, Alfonso de Albuquerque. Tapi bila ada orang Portugis yang lalu yang nampak, lepas tu dia main tegur Prof Abdul Muati, dia perbetul. Dia kata sebutan yang betul dia adalah Alfonso de Albuquerque, bukan Alfonso de Albuquerque. Itu cara sebutan ni, nama orang tua ni, Alfonso de Albuquerque. Ataupun yang lebih tepat lagi menurut Profesor Prof Ahmad Adam, dia kata sebutan yang betul dia adalah Alfonso de Albuquerque. Okey. Kesimpulan dia bukan Alfonso de Albuquerque. Apa lagi Alfonso de Albuquerque? Bukan tapi Alfonso de Albuquerque. Okey. Kita tengok macam mana kebencian Alfonso de Albuquerque terhadap Islam. Bayangkan walaupun dia benci ke Islam terlalu mana pun, nama dia sendiri menunjukkan ada pengaruh Arab. Bila kita kata pengaruh Arab, dia kira pengaruh Islam lah. Sebab Arab dengan Islam ni sinonim. Bila orang sebut Arab, orang akan ingat Islam. Sebut Islam, orang akan ingat Arab. Bila Arab buat salah, orang akan kata Islam salah. Bila Arab buat jahat, orang akan kata Islam jahat. Arab bunuh orang akan kata Islam bunuh orang. Okay. Bila nama Alfonso ni ada pengaruh Arab, berarti pengaruh Islam. Dia ada al. Ya. Pertama, Alfonso de Albuquerque. Dia ada dua al. Nama pertama ada al, nama kedua ada al juga. Al ni kita tahu dia pengaruh Arab. Kan kita tahu selalu ulama Arab dia ada nama Al-Makki, orang Mekah Al-Madani. Contoh kita ada siapa lagi? Macam Abu Talib Al-Makki, Abu Talib orang Mekah. Ataupun kita ada Ibn Hazm Al-Andalusi, Ibn Hazm orang Andalus. Kita ada Imam Al-Qurtubi, imam dari Cordoba. Kita ada Ibn Rushd Al-Jad, Ibn Rushd sang datuk. Kita ada Ibn Rushd Al-Hafid, Ibn Rushd sang cucu. Dia ada al ni dia pengaruh Arab, iaitu pengaruh Islam lah. Melayu pun ada juga, macam ulama Melayu kita ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Khatib orang Minangkabau. Kita ada Syekh Ahmad Al-Fatani, Syekh Ahmad orang Patani. Kita ada lagi Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini semua ada al belakang. Lagi kita ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dia ada al belakang tu menunjukkan dia pengaruh Arab. Bila kita sebut pengaruh Arab, dia berarti pengaruh pengaruh Islam. Macam tu lah nama Alfonso ni. Nama dia sendiri menunjukkan dia ada pengaruh Islam. Sebab sebab Islam conquer Andalusia, conquer Sepanyol ni lama, ratusan tahun. Tapi dia begitu benci terhadap Islam. Alfonso de Albuquerque ni memang dia benci terhadap Islam. Kita akan buktikan berdasarkan catatan dia sendiri. Okey. Pada tahun 1510, setahun sebelum kejatuhan Kota Melaka, Alfonso ni dia menawan Goa, dia menawan India lah. Okey, selepas Alfonso berjaya menawan Goa, berjaya menawan India, dia ada buat catatan. Dia buat catatan, dia hantar kepada Raja Portugis, Raja Manuel pertama. Okey, pada jaya takluk India, dia buat catatan hantar kepada Raja Manuel pertama. Yang bertarikh, surat tu bertarikh 22 Disember 1510. Kita tengok macam mana bencinya melalui catatan dia kepada Raja Portugis ni. Kita boleh tengok betapa bencinya dia terhadap Islam, terhadap umat Islam. Kita akan baca catatannya. Catatan ni dia terdapat dalam dua buku yang saya baca. Pertama buku ni, Gerakan Penjajahan dan Anti Penjajahan Tanah Melayu. Kedua buku ni yang banyak saya rujuk dalam cerita ni, saya banyak rujuk dua buku. Buku kedua, Penjajahan Portugis dan Sepanyol ke atas Asia Tenggara. Okay, dalam dua buah buku ni
ada menyebutkan tentang catatan Alfonso. Bila dia dah berjaya menawan India, dia buat catatan. Kita nak tengok apa catatannya, apa yang dia sebut. Kita tengok 52. Ya. Selepas dia takluk Melaka, apa yang dia kata? Okey, Alfonso kata, kemudian saya membakar kota tersebut dan membunuh setiap orang Islam di situ. Selama 4 hari, orang-orang tuanku tidak henti-henti menumpahkan darah. Di mana-mana sahaja kami pergi, tiada seorang Islam pun yang terlepas. Kami membawa mereka ke masjid, lalu kami bakar mereka. Para petani dan Sami Hindu kami kecualikan. Kami mendapati bahawa 6,000 jiwa Islam, perempuan maupun lelaki terkorban. Ramai daripada askar berjalan kaki dan pemanah mereka mati. Tuanku, ini merupakan satu pencapaian yang cemerlang dan hebat. Goa di India ialah tempat yang penting dan agung, tetapi tidak ada tindakan yang diambil terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang Islam terhadap rakyat tuanku. Ini catatannya. Apa yang dia kata? Dia kata, bila dia sampai di gua ni, dia tak tinggal seorang pun orang Islam. Dia bakar habis. Selepas dia 4 hari, dia membunuh umat Islam, dia dapati seramai 6,000 nyawa umat Islam, lelaki dan perempuan terkorban. Kemudian dia kata, Alfonso kata dia bawa orang-orang Islam ni ke masjid, lalu dia bakar mereka. Tapi dia kecualikan Sami Hindu. Sami Hindu dia tak kacau. Dia kacau orang Islam saja. Okey, betapa bencinya dah. Okey ya. Jadi, kalaulah orang kata tujuan Portugis menjajah Asia Tenggara ni hanya disebabkan rempah, faktor ekonomi, untuk apa mereka bunuh 6,000 nyawa orang Islam ni? Dia bunuh lelaki dan perempuan, 6,000 nyawa umat Islam dia bunuh di India. Untuk apa? Kalaulah faktor ekonomi, faktor rempah, mereka menjajah Portugis menjajah Asia Tenggara ni hanya semata-mata faktor ekonomi, faktor rempah. Untuk apa mereka bunuh umat Islam tak salah ni? 6,000 nyawa umat Islam, lelaki dan perempuan terkorban. Sedangkan kalau betul mereka main menjajah untuk menguasai perdagangan rempah, mereka boleh guna nyawa 6,000 umat Islam ni yang terkorban ni, mereka boleh gunakan sebagai tenaga kerja. Mereka boleh gunakan sebagai pekerja-pekerja kilang rempah ke. Nyawa yang mereka bunuh ni, 6,000 nyawa umat Islam ni, lelaki dan perempuan, mereka boleh guna untuk bekerja di syarikat rempah ke, untuk memproses rempah ke. Sebab apa mereka bunuh? Menunjukkan tujuan mereka bukanlah untuk ekonomi semata-mata, tapi ada tujuan lain. Tujuan apa? Saya sebut awal tadi, balas dendam. Dendam perang salib. Kalau tidak, untuk apa dia bunuh semua ni? Adakah ke 6,000 nyawa umat Islam ni tokai rempah? Jadi semua mereka kena bunuh. Sebab apa? Kalau macam semua 6,000 nyawa umat Islam di India ni tokai rempah, ada logik lah sebab mereka bunuh. Tapi mereka tak ada salah apa. Lelaki dan perempuan semua mereka bunuh. Ya. Okey, sedangkan mereka boleh guna nyawa umat Islam yang terkorban ni sebagai tenaga kerja mereka untuk meningkatkan ekonomi negara mereka. Macam mana Malaysia, kerajaan Malaysia ambil warga asing ni, beribu warga asing bekerja di Malaysia untuk meningkatkan ekonomi kerja, ekonomi negara. Portugis pun boleh buat benda yang sama. Dia boleh ambil nyawa umat Islam ni sebagai pekerja mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka. Tapi mereka tak buat. Sedangkan tapi mereka bunuh. Sebab apa? Okay. Sebab benci terhadap Islam. Alfonso de Albuquerque. Okey. Dan dia kata dia bawa orang Islam ni ke masjid, lalu dia bakar mereka semua. Kita nak tanya, apa kaitan masjid? Adakah masjid itu adalah pusat penyimpanan rempah atau pusat memproses rempah ke? Jadi untuk apa? Bawa umat Islam ke masjid dan bakar semua. Untuk apa? Kita nak tahu. Okey, macam tu juga Vasco da Gama. Kita pernah dengar Vasco da Gama ni dia pelayar Portugis. Dikatakan kemudian dia bekerja dengan Sepanyol. Okey, tapi sebenarnya dia
Vasco da Gama ni pelayar Portugis. Dia pun benci kot terhadap Islam. Dalam pelayaran dia ke India, Vasco da Gama ni dia belayar ke India, dia terjumpa dengan kapal jemaah haji, kapal umat Islam nak pergi berhaji. Jadi dia tahan kapal tu, dia bunuh segala penumpang, segala jemaah haji, kemudian dia bakar kapal tu. Dia tinggal di tengah laut. Kita nak tanya, kalau betul lah faktor mereka menjajah tanah Melayu ni, menjajah Asia Tenggara ni disebabkan rempah, untuk menguasai perdagangan rempah, adakah umat Islam yang pergi berhaji tu bawa rempah? Jadi untuk apa mereka sekap kapal haji, mereka bunuh segala penumpang yang ada, mereka bakar kapal untuk apa? Okey, ni Vasco da Gama. Memang takkan orang Islam nak bawa rempah pergi berhaji kan? Tak logik. Okey. Jadi selepas Alfonso de Albuquerque ni dia menakluk, lepas dia takluk Kota Melaka pada 1511, dia berucap, dia bagi ucapan kepada tentera dia agar tentera dia memusnahkan agama Muhammad. Agama Muhammad tu dia sebut agama Muhammadim. Muhammadim tu kira agama Islam lah. Memang dalam Bible pun tertulis dalam Bible tertulis nama Nabi sebagai Muhammadim. Macam mana saya dah sebut dalam siri saya tentang Nabi Muhammad dalam Bible, memang nama Nabi Muhammad disebutkan dalam Bible sebagai Muhammadim. Okey, depa sebut nama Nabi Muhammad agama Islam ni sebagai agama Muhammadim ataupun agama Muhammad. Okey, selepas dia takluk Mekah, Alfonso ni dia bagi ucapan kat tentera dia agar tentera dia memusnahkan agama Muhammad, iaitu agama Islam dari Melaka, supaya agama Muhammad ni ataupun agama Islam ni tak muncul lagi di atas muka bumi. Okey. Jadi kita boleh nampak tujuan mereka membunuh umat Islam di India, tujuan mereka menghalau umat Islam daripada Melaka, ya, menunjukkan matlamat utama mereka adalah untuk menyebarkan agama Kristian, Kristianisasi. Okey, itulah matlamat utama mereka. Faktor ekonomi itu faktor sampingan. Okey, bahkan Alfonso de Albuquerque ni dia pernah merancang untuk meruntuhkan makam kubur Rasulullah. Kan dia pernah merancang untuk menggali kubur Rasulullah. Alfonso ni betapa bencinya terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita tengoklah ni. Okey. Dalam buku Prof. Mat Rofa Melayu-Nesia disebutkan Alfonso de Albuquerque merancang untuk meruntuhkan makam kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menggalinya kerana sifatnya yang terlalu benci Islam, yang terlalu membenci Islam. Alfonso ni betapa bencinya dia terhadap Islam, terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni. Dia pernah rancang untuk meruntuhkan kubur Nabi dan menggali mayat Nabi. Okey. Kita tengok usaha mereka untuk menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Kristian. Kita akan tengok. Bersama-sama dengan armada perang Portugis yang dipimpin oleh Alfonso, dia bawa 8 orang padri Katolik, padri Kristian Katolik. Dan tokoh terkemuka mereka adalah Saint Francis Xavier ataupun Saint Xavier. Ni antara bapak misioneri ataupun bapak Kristianisasi. Dekat Penang pun ada sekolah nama Saint Xavier. Salib, lambang salib terpampang sekolah. Okey, ni antara bapak Kristianisasi. Dia sampai ke Melaka pada tahun 1545. Alfonso sampai 1511 takluk Melaka. Bapak misioneri ataupun bapak Kristianisasi ni Saint Xavier sampai pada tahun 1545. Okey. Usaha mereka untuk menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Kristian terbukti berjaya dengan didirikan 19 gereja. Berjaya usaha mereka dengan didirikan 19 gereja Katolik. Dengan
jumlah penganut Kristian Katolik sebanyak 20,000 orang. Ini berdasarkan catatan, bukan angka yang saya buat. Memang matlamat mereka untuk menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Kristian ni terbukti berjaya. Sampai ada 20,000 orang penganut Kristian Katolik dan 19 gereja. Okey. Kira selepas kejatuhan Melaka ni menjadi antara pusat penyebaran ajaran Kristian yang terawal. Pusat agama Kristian terawal di Asia Tenggara. Kota Melaka. Okey. Portugis dia Katolik. Bila dia jajah Melaka, dia jadikan Melaka, kota Melaka ni sebagai pusat ajaran Kristian Katolik. Jadi selepas Belanda ni depa Protestan. Okey, lepas Belanda mai ke tanah Melayu, dia ganti balik sebagai Protestan. Sebelumnya yang dibawa oleh Portugis ni Katolik. Belanda bawa Protestan. Tapi lah ni kat Malaysia yang banyak Protestan lah. Katolik ada tapi kurang, tak sebanyak Protestan. Okey, ni saya nak buktikan faktor akidah. Tadi saya dah sebut tujuan mereka mai menjajah Asia Tenggara ni, tujuan Portugis mai menjajah Melaka ni adalah faktor utama dia adalah faktor akidah, faktor agama. Saya akan buktikan. Dia dalam Kristian mereka ada yang disebut sebagai amanat agung ataupun the Great Commission. Amanat agung ni kira perintah utama mereka. Yang tersebut dalam Injil Matius ataupun the Gospel of Matthew pasal 28 ayat 19 hingga ke 20. Saya baca ni dalam Bible. Ni antara punca depa sampai ke tanah Melayu, sampai ke Asia Tenggara. Disebabkan akidah depa berdasarkan Bible. Tengok dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang disebut sebagai amanat agung, perintah utama depa. Kita baca. Kononnya Nabi Isa kata. Ni kononnya kata-kata Nabi Isa. Tapi bukan Nabi Isa kata pun. Kita akan sebut. Ayat 19. Kononnya Nabi Isa kata, kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah. Baptis ni Inggeris sebut baptize. Baptize macam kita Islam, kita ada syahadah, 2 kalimah syahadah. Nak masuk Islam kena mengucapkan 2 kalimah syahadah. Kalau Kristian mereka ada baptize ataupun baptis macam syahadah mereka lah. Okay, Nabi Isa kata, kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Trinity. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Okey, ini perintah utama mereka. Disebut sebagai amanat agung, iaitu untuk menyebarkan agama Kristian. Dan ayat ke-19 iaitu kata-kata Nabi Isa, yang kononnya kata-kata Nabi Isa ni, jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat ni bila saya cek dalam tafsir depa, sebab kat saya ada tafsir Bible yang lengkap. Saya cek dalam tafsir disebutkan ayat ni bermaksud, ayat jadikanlah semua bangsa muridku ni bermaksud tugas untuk memberitakan Injil dan mendaftarkan orang di bawah ketuhanan Kristus. Maksud dia supaya menjadikan orang beriman kepada ketuhanan Jesus Christ ataupun Nabi Isa. Okay, ini maksud ayat ni. Jadikanlah semua bangsa muridku. Yang pertama dia adalah tugas untuk memberitakan Injil. Sebab itulah slogan Eropah bila mereka nak menjajah Asia Tenggara, kita tahu dalam sekolah pun kita belajar. Pertama apa dia? Pertama gold. Gold ni emas. Emas kita tafsirkan sebagai ekonomi lah. Kedua, glory, keagungan. Itu cita-cita depa untuk depa mencapai cita-cita politik untuk depa menguasai Asia Tenggara. Ketiga apa? Ketiga, gospel. Apa gospel? Gospel tu untuk memberitakan Injil. Okey, ada yang sebut God. God tu Tuhan. Tuhan tu kira agama Kristian. Ada yang sebut gospel. Gospel ni Injil, Bible. Untuk menyebarkan Bible, untuk memberitakan Bible. Okey, ni slogan apa? Slogan
negara Eropah memang menjajah Asia Tenggara. Gold, glory and gospel. Okay. Sebab apa? Sebab ni adalah amanat agung mereka, perintah utama mereka untuk menyebarkan agama Kristian, memberitakan Injil, kristianisasi. Tu antara tujuan mereka, faktor utama mereka. Faktor nombor 1, nombor 2 ni, goal, ekonomi ataupun glory kan, politik ni semua sampingan. Sebab untuk mereka menguasai, untuk mereka melakukan misi kristianisasi, mereka perlukan dana, perlukan kewangan, ekonomi, dan mereka perlukan kuasa politik untuk mencapai tujuan utama dah. Tujuan utama dah gospel, memberitakan Injil ataupun menyebarkan agama Kristian. Okey, tapi sayang ayat yang kita baca tadi ni yang disebut sebagai amanat agung, ayat dalam Injil Matius ataupun Gospel of Matthew pasal 28 yang kita baca tadi, ayat 18 ayat 19, ayat 20. Ayat ni adalah ayat palsu. Bukan saya yang sebut. Mereka sendiri yang mengaku. Sarjana mereka, scholar mereka, ulama mereka sendiri sebut. Ayat ni bermula daripada Injil Matius pasal 28, bermula daripada ayat 16 sampai ayat 20 adalah ayat palsu yang ditambah oleh orang panggil penginjil mereka, tukang evangelis mereka. Kira ayat palsu yang ditambah kemudian hari. Kita akan buktikan. Dan sebenarnya Injil Matius ni ataupun Gospel of Matthew ni dia berakhir setakat ayat 15 saja. Ayat selebihnya 16 sampai 20 tu ayat palsu baru ditambah. Okay, kita akan buktikan. Dalam buku ni Jesus adalah Muslim. Okey. Ni tentang ayat yang kita baca tadi, amanat agung untuk menyebarkan agama Kristian tadi. Okey. Namun Gospel of Matthew pasal 28 sebenarnya berakhir dengan pasal 28 ayat 15. Okey, itu penutup. Ayat selebihnya iaitu pasal 28 bermula daripada ayat 16 sampai 20 adalah ayat tambahan. Kerana itu Robert Fang, okey ni ulama depa. Robert Fang, siapa dia Robert Fang ni? Dia adalah profesor di University of Harvard. Dia profesor ilmu perjanjian baru. Dia kata dalam buku dia yang bertajuk The Five Gospel, apa kata dia? Perintah utama ni ataupun amanat agung, ataupun The Great Commission, kira perintah untuk menyebarkan agama Kristian ke seluruh dunia ni disebutkan perintah utama ataupun amanat agung. Okey, Robert Fang ni kata perintah utama ataupun amanat agung dalam Matthew, Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20 dicipta oleh para penulis Bible. Kata apa? Dicipta oleh para penulis Bible bagi menunjukkan ideal menyebarkan ajaran Kristian ke seluruh dunia. Kata Robert Fang ni, tapi Robert Fang ni dia ada ulama dalam ilmu perjanjian baru, New Testament. Siapa dia ni? Dia ni adalah pensyarah di University of Harvard. Dia sebut dalam buku apa? Dalam buku dia The Five Gospel, bahawa ayat ni, amanat agung ni, perintah menyebarkan agama Kristian ni adalah ayat tambahan yang baru ditambah. Okey. Ya. Dan ayat ni pula, ayat ni bertentangan dengan ayat yang lain. Nabi Isa dalam ayat yang lain, Jesus ada sebut bahawa dia diutuskan hanya untuk umat Yahudi saja, Bani Israel saja. Disebutkan dalam kitab yang sama, dalam Gospel of Matthew pasal 15 ayat ke-24. Nabi Isa kata apa? Kata Nabi Isa, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam erti kata lain, Nabi Isa kata, aku hanya diutuskan untuk Bani Israel. Okay. Nabi Isa kata dia hanya diutuskan untuk Bani Israel. Bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Arab, untuk orang Cina, untuk orang India, tak. Hanya untuk umat Israel saja, Bani Israel saja. Jadi pertentangan amanat agung yang memerintahkan untuk menyebarkan agama Kristian ke seluruh dunia ni
bertentangan dengan ucapan Nabi Isa. Nabi Isa kata dia diutuskan hanya untuk Bani Israel saja. Okey. Maka ayat palsu ni menjadi antara faktor yang menyebabkan Eropah menjajah ke Asia Tenggara. Selain daripada faktor ekonomi, selain daripada faktor politik, ada faktor ni. Faktor ayat palsu ni yang disebut sebagai amanat agung. Okey, walau macam mana pun saya tak pernah menafikan faktor ekonomi, faktor politik, saya tak nafikan. Sebab bila nak menjajah, mereka nak menjajah, mereka nak menyebarkan agama mereka memerlukan kuasa politik. Macam tu juga mereka nak menjajah, mereka memerlukan ekonomi, mereka memerlukan dana. Jadi saya tak menafikan penjajahan mereka disebabkan faktor ekonomi, faktor politik, saya tak nafikan. Cuma saya kata faktor utama mereka adalah menyebarkan Kristian. Faktor ekonomi, politik saya tak nafi. Memang setiap urusan mereka nak berurusan ni, mereka memerlukan dana. Kita sebut contoh. Pertama apa dah? Mereka memerlukan dana untuk kos pengangkutan. Mereka nak main daripada Portugis tu, nak sampai ke Asia Tenggara, nak sampai ke Melaka. Kita dah sebut tadi, jauh, memang jauh. Jadi mereka memerlukan kos pengangkutan. Mereka memerlukan dana. Mereka nak sara hidup pekerja mereka, orang kerja mereka, pendakwah mereka. Mereka perlukan dana. Mereka nak membina gereja. Macam kita sebut tadi kan. Macam mana Portugis membina 19 gereja dekat tanah Melayu. Mereka memerlukan dana. Kemudian mereka nak mengukuhkan lagi institusi gereja. Mereka memerlukan dana. Kemudian mereka nak menanggung kehidupan orang-orang yang murtad. Mereka memerlukan dana. Dulu orang yang murtad ni, mereka akan dibagi dana. Mereka akan bagi sagu hati. Walaupun siapa yang murtad, mereka akan bagi duit, mereka akan bagi sagu hati kan. Tak ramai orang Melayu yang murtad. Sebab apa? Sebab orang Melayu ni ramai pilih apa pun. Portugis Melayu tetap Islam. Belanda Melayu tetap Islam. British Melayu tetap Islam. Kira pegangan orang Melayu terhadap agama ni kuat. Alhamdulillah. Jadi saya tak nafikan sumber ekonomi. Semua urusan mereka memerlukan ekonomi, memerlukan dana. Bahkan macam kita tengok macam orang Kristian, mereka mai ke Sabah, Sarawak, ke kampung orang asli, ke pendalaman. Apa dia mereka buat? Bila mereka sampai ke kampung pendalaman ni, mereka akan bina gereja. Kemudian mereka akan bina sekolah. Kemudian mereka akan bina hospital atau klinik. Ingat tak pakai duit ni? Nak bina gereja, nak bina sekolah, nak bina hospital, klinik, memerlukan dana. Sebab tu saya ulang sekali lagi, saya tak menafikan faktor penjajahan adalah faktor ekonomi ataupun menguasai perdagangan rempah ni. Tapi itu bukanlah faktor utama. Itu faktor yang tepi, sampingan saja. Okey. Jadi kesimpulan tentang apa yang kita bincang ni, saya tak mau bagi kesimpulan saya. Tapi saya nak bagi kesimpulan daripada buku ni. Penjajahan Portugis dan Sepanyol ke atas Asia Tenggara. Apa dia kesimpulan tentang apa yang kita bincang dari tadi? Okey. Kita akan tengok. Okey, kesimpulan. Maka jelaslah motif pelayaran orang Portugis dan Sepanyol ke Asia Tenggara adalah untuk mengkristiankan penduduk tempatan. Ini jelas dengan slogan yang mereka gunakan, iaitu kita sebut tadi God. Ada yang sebut God, ada yang sebut gospel. God atau gospel sama maksudnya. God ni untuk menyebarkan Kristian, gospel untuk memberitakan Injil, sama. Okey, slogan apa? God, gold dan glory. Okey, God, Tuhan. Tuhan ni adalah bertujuan mengkristiankan penduduk, terutama sekali menukar agama orang Moor kepada Kristian. Kedua, gold, emas, adalah untuk menguasai ekonomi dan perdagangan di Asia Tenggara. Kemudian glory, keagungan,
ialah untuk mencapai cita-cita politik mereka untuk berkuasa di Asia Tenggara. Ni slogan mereka. Meskipun mereka dikatakan mempunyai pelbagai matlamat dalam menjajah Asia Tenggara, tetapi cita-cita mereka tidak begitu berjaya kerana tumpuan sepenuhnya diberikan untuk merealisasikan impian mereka meneruskan perjuangan perang salib untuk mengkristiankan seramai mana yang boleh. Okay. Ini matlamat utama mereka. Dendam perang salib, tak ada yang lain. Saya dah sebut awal tadi. Jadi saya bagi kesimpulan dalam buku ni. Saya tak mahu sebut orang panggil pendapat saya. Memang dari awal saya dah sebut dah kan. Semua ni berpunca daripada dendam perang salib dan misi kristianisasi. Okey. Jadi sebagai penutup, saya nak abang orang saudara kita daripada Kristian kan, dengar benda ni janganlah kecil hati, jangan terasa. Sebab ni adalah, walaupun ni pedih, perik untuk dapat terima, tapi ni adalah fakta. Jangan terasa. Kita sebut tentang fakta sejarah yang berlalu dah pun. Okay, walaupun tanah Melayu kita merdeka daripada depa. Kita merdeka daripada British. British ni Kristian. Walaupun kita merdeka daripada depa, tapi dan agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Malaysia, tapi Kristian tetap dibenarkan untuk diamalkan di Malaysia. Kena bersyukur walaupun kita ni merdeka daripada British, yang mana British ni adalah Kristian dan Islam menjadi agama rasmi di Malaysia, tapi agama Kristian tetap dibenarkan untuk diamalkan di Malaysia. Kita akan buktikan. Saya akan buktikan berdasarkan pernyataan mereka ni. Mereka mengaku bahawa mereka bebas untuk mengamalkan Kristian di Malaysia. Saya petik daripada Perjanjian Baru, Bible Perjanjian Baru, edisi 50 tahun kemerdekaan. Ni Perjanjian Baru Bible. Ni mereka buat sempena 50 tahun merdeka. Macam kita merdeka 1957, 5 tahun selepas tu jatuh pada tahun 2007. 2007 mereka keluar Bible ni. Di bahagian kata pengantar, mereka dah sebut benda yang saya menarik. Saya akan bacakan. Apa kata mereka? Okey, bahagian kata pengantar dalam Bible. Pada tahun ini, semasa Malaysia merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-50, Pertubuhan Bible Malaysia bersama dengan masyarakat Kristian lainnya hendak bersyukur kepada Tuhan atas kebebasan untuk beribadat dan menyatakan iman kita di negara ini. Mereka sendiri mengaku. Ni, Pertubuhan Bible Malaysia dan masyarakat Kristian lainnya mengaku bahawa mereka dibenarkan untuk mengamalkan agama mereka di Malaysia. Mereka bebas untuk mengamalkan agama mereka di Malaysia. Sebahagian pernyataan iman tersebut adalah kebebasan untuk membaca kitab suci kita, termasuklah firman Tuhan dalam bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Malaysia. Okay, ini mereka mengaku hari. Antara kebebasan mereka mengamalkan agama mereka di Malaysia, bukti dia adalah mereka dibenarkan untuk membaca kitab suci mereka dalam bahasa kebangsaan, dalam bahasa Malaysia. Yang kita jadi isu sangat kan, penggunaan kalimah Allah saja. Yang tu jadi isu kita. Nanti tu bab lain nanti saya akan sebut. Dan saya ada sebut tentang ni. Dalam siri saya yang lepas-lepas saya ada sebut tentang membongkar penyelewengan penggunaan kalimah Allah dalam Bible bahasa Melayu. Isu yang saya bawa adalah penyalahgunaan, bukan penggunaan, tapi penyalahgunaan. Tak tahu nanti topik lain. Okey, jadi mereka mengaku, orang Kristian mengaku mereka dibenarkan untuk mengamalkan agama mereka di tanah Melayu. Tapi ini tak berlaku kepada umat Islam di Andalusia. Tak berlaku. Okey. Sebaik saja Andalusia jatuh ke tangan Kristian pada tahun 1492. Maka Raja Ferdinand, King Ferdinand ni dengan Ratu Isabel, apa mereka buat kat umat Islam? Mereka bunuh ribuan bahkan jutaan umat Islam.
Apa lagi mereka buat? Raja Ferdinand dengan Ratu Isabel ni, selepas mereka bunuh jutaan nyawa umat Islam, mereka mengharamkan agama Islam daripada bumi Sepanyol. Haramkan agama Islam daripada ada di atas bumi Sepanyol ni. Apa yang mereka buat? Mereka menghalau umat Islam sampai tak ada seorang umat Islam yang tinggal di Sepanyol. Sama ada 2M. M pertama mati, M kedua murtad. Mereka tak biar seorang pun, sama ada hang mati ataupun hang murtad. Hang nak duduk dalam Sepanyol, hang kena murtad. Hang tak mau murtad, hang kena keluar dari Sepanyol ataupun kami akan bunuh hang. Tu. Tapi ini tak berlaku dekat Malaysia. Walaupun kita merdeka daripada depa kita izinkan untuk depa amalkan agama depa. Tapi tak berlaku kepada umat Islam. Macam mana depa buat kat umat Islam Andalusia. Selama saya depa jatuh saja Andalusia 1492, Islam tak tersisa pun di bumi Andalusia. Alhamdulillah dah ni Islam semakin berkembang balik di barat. Alhamdulillah. Okey, maka jelaslah penjajahan Eropah ke Asia Tenggara ni ataupun penjajahan Portugis ke atas tanah Melayu khususnya adalah kerana dendam perang salib dan misi kristianisasi. Saya dah buktikan. Sementara faktor rempah ni atau faktor ekonomi ni hanyalah tujuan sampingan, bukan tujuan utama. Alhamdulillah. Okey, kita jumpa lagi. Tentang ni boleh rujuk dalam, saya akan kongsikan buku yang menarik yang menceritakan tentang ni. Pertama buku ni. Saya banyak rujuk, cerita ni saya banyak rujuk kat sini juga. Dan ada lagi buku yang saya rujuk, boleh rujuk buku ni. Penjajahan Portugis dan Sepanyol ke atas Asia Tenggara. Okey, dalam buku ni sebut dalam buku ni sebut banyak bukti yang menunjukkan bahawa penjajahan Eropah ataupun Portugis ke Melaka ni adalah disebabkan matlamat menyebarkan agama Kristian. Okey, banyak bukti yang menunjukkan tujuan mereka menjajah tanah Melayu ni adalah untuk menyebarkan agama Kristian. Yang lain tu semua faktor sampingan saja. Menunjuk buku ni. Dia banyak bawa. Memang menarik. Macam dia bongkar habis berdasarkan catatan-catatan Al-Bukalki. Kira bagi buku ni buku yang ilmiah juga. Kemudian saya rujuk lagi buku ni. Gerakan Penjajahan dan Anti Penjajahan Tanah Melayu. Buku Dr. Abdul Rahman Haji Abdullah. Dia ni penulis yang hebat. Bagus. Saya suka penulisan dia. Bahkan buku dia saya ada dekat 15 buah. Buku dia bagus. Abdul Rahman Haji Abdullah ni. Ni cerita ni saya banyak rujuk pada buku ni. Gerakan Penjajahan ni. Kemudian saya rujuk juga buku ni. Buku Prof. Ahmad Rafa, Melayu-Nesia. Kedipan Bintang Melayu di Langit Melayu. Sebab sebelum ni Dr. Ahmad Rafa dia ada tulis buku Kedipan Bintang Melayu di Langit Turki. Buku mana? Okey. Dr. Ahmad Rafa dia ada tulis buku ni, Kedipan Bintang Melayu di Langit Turki. Bila buku ni jadi isu, jadi kontroversi, banyak profesor-profesor yang kritik. Jadi dia tulis balik buku ni. Kemudian dia tulis pula buku ni untuk menjawab Melayu-Nesia. Jadi buku dia pun ada pendapat yang kontroversi. Dia sendiri mengaku, Prof. Ahmad Rafa sendiri mengaku bahawa ada pendapat yang kontroversi. Tapi ada yang menarik. Boleh rujuk buku-buku ni. Untuk tamadun Islam di Andalusia, saya syorkan rujuk buku ni. Daripada Andalusia ke Amerika. InsyaAllah kalau ada kesempatan saya boleh ceritakan tentang kandungan buku ni. Tentang tamadun Islam di Andalusia. Menarik. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sebelum tu jangan lupa support support channel Orana. OWNRANA. Jangan lupa subscribe dan support. InsyaAllah kita jumpa lagi. Banyak lagi cerita-cerita yang menarik yang saya akan kongsikan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.